Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lebih dahulu sekali lagi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mempertemukan kita dalam siri pemahaman Al-Quran daripada surah Maryam, yang insya-Allah pada malam ini adalah siri yang ke-12 daripada perbahasan kita yang berkaitan dengan surah Maryam. Dan pada malam ini insya-Allah perbincangan kita akan tertumpu kepada ayat 53 sehingga 57 daripada surah Maryam, di mana daripada 4 ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita tentang 3 orang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini dalam kehidupannya memerlukan kepada panduan. Dan panduan bermula daripada kitab pertama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kepada kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab ini memerlukan mereka yang mengajar, mendidik dan memahamkannya. Dan dalam rangka untuk mengajar dan mendidik manusia untuk memahami kitab-kitab Allah ini, Allah utuskan para nabi dan para rasul. Dan itulah yang dibentangkan di dalam surah Maryam, kisah beberapa orang nabi dan rasul, yang bermula dengan kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudiannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan pada malam ini insya-Allah perbincangan kita adalah yang berkaitan dengan Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ismail dan juga Nabi Idris alaihi salam. Kebetulan muslimin muslimat sekalian, kita berada di minggu-minggu ataupun di hari-hari kita akan mengingati satu peristiwa besar yang berlaku kepada manusia keseluruhannya, iaitu mengingati peristiwa 12 Rabiul Awal, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana walaupun tidak ada nas yang menyebut tentang merayakan ianya sebagai satu perayaan, tapi kita mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut untuk mengingati peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana yang kita sedia maklum dan selalu saya ulas bahawa yang lebih penting daripada kita bukan hanya sekadar mengingati peristiwa kelahiran jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih penting juga daripada itu adalah untuk kita mengingat dan melihat kelahiran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersempena ataupun bersama dengan kelahiran jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan yang telah disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan keperluan kita, kewajipan kita untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebut dengan jelas bila Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selang beberapa hari lagi kita akan mengingati peristiwa kelahiran tersebut. Dan sebelum saya mulakan perbincangan kita tentang surah Maryam pada malam ini, izinkan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengulas sedikit peristiwa yang sedang berlaku di hadapan mata kita yang berkaitan
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerlukan umat Islam seluruh dunia untuk sadar akan diri mereka dan memerlukan respon daripada seluruh umat Islam, kerana kalau perkara ini dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada sebarang respon, tanpa ada sebarang tindak balas daripada orang Islam, mungkin saja perlakuan-perlakuan yang sedang dilakukan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan meningkat dan berlaku lebih dahsyat daripada apa yang sedang berlaku sekarang. Apa yang saya ingin ulas ini adalah, tuan-tuan, adalah apa yang berlaku di Paris beberapa hari lepas. Apabila pemimpin negara tersebut secara terang-terang telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Presiden Perancis telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mendapat respon daripada beberapa buah negara Islam. Beberapa buah negara Islam dan bukan semua negara Islam. Antara yang memberikan respon awal adalah negeri Kuwait, di mana di Kuwait sekarang ini sedang dilancarkan boikot secara besar-besaran terhadap barangan yang datang daripada Perancis. Begitu juga di Turki. Di Turki, duta besar Perancis ke Turki telah pun dipanggil balik semula ke Paris, ikut apa yang saya faham, kerana tindakan ataupun kerana pendirian yang dibuat secara terbuka oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap pendirian yang dilakukan oleh Presiden Perancis. Muslimin-muslimat sekalian, apa yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghinaan atas nama kebebasan. Dan penghinaan di atas nama kebebasan ini nampaknya diambil kesempatan untuk memburukkan imej Islam yang sudah tentulah akan menimbulkan tindak balas, sama ada yang positif maupun yang negatif, yang saya lihat sengaja dilontarkan sebagai umpan untuk menimbulkan kemarahan di kalangan orang Islam, dan yang sudah tentulah juga akan diambil kesempatan oleh kumpulan-kumpulan yang radikal dalam menangani sesuatu isu untuk mengadakan sesuatu yang boleh menimbulkan kesan dan wajah yang negatif terhadap Islam. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi petunjuk kepada kita untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ambil dia sebagai model dalam kehidupan, sebagai persiapan untuk kita berdepan dengan hari akhirat nanti. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah risalah keamanan. Risalah Islam yang namanya pun Islam, yang membawa yang kaitannya dengan salam, yakni yang salam yang bersifat keamanan. Risalah yang menghormati antara satu sama lain. Risalah yang mengajar kepada kita lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang yang tidak seakidah dengan kita. Islam mengajar kita bahawa seperti mana yang disebut oleh oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawa orang Islam adalah saudara kita seiman dan orang bukan Islam adalah saudara kita seinsan. Jadi menghormati ini adalah merupakan ajaran Islam. Kita dilarang untuk mencerca dan menghina sembahan agama lain. Kita dilarang kalau dalam peperangan contohnya untuk membinasakan rumah ibadat, gereja, tempat ibadat. Kita dilarang dalam peperangan untuk membunuh padri, pendeta, orang-orang agama, kan? Melainkan kalau mereka itu adalah merupakan kombatan yang berdepan dengan kita. Jadi ini peraturan-peraturan yang diajar oleh Islam untuk mendidik manusia supaya boleh hidup damai antara satu sama lain walaupun apa agama dan kefahaman mereka. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Presiden Perancis ini adalah sesuatu yang mengundang, sesuatu yang boleh membawa
boleh membawa kesan yang negatif. Sejarah telah membuktikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang bagaimana manusia boleh hidup antara satu sama lain. Apa yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai coexist, antara agama, antara bangsa, antara keturunan. Contoh yang paling baik adalah ketika pemerintahan Islam di Andalusia. Ada satu period di dalam pemerintahan tersebut yang dikenali sebagai La Convivencia. Satu period di mana orang Islam, orang Yahudi dan orang Kristian boleh hidup dalam sebuah negara. Dan mereka bertukar-tukar pengalaman, kepandaian dan kebolehan masing-masing sehingga mewujudkan sebuah negara, sebuah tamadun yang hebat di Andalusia. Apa yang terjadi selepas daripada itu apabila kerajaan Islam dijatuhkan oleh orang Kristian, itu sejarah yang lain. Tapi ketika mereka hidup rukun dan damai, saling menghormati antara satu sama lain, bangun satu civilization, bangun satu hadarah, bangun satu tamadun manusia yang menghasilkan ilmu sains, yang menghasilkan architecture, yang menghasilkan falsafah, yang menghasilkan sastra dan sebagainya. Tetapi apabila penghormatan itu tidak diberikan antara satu sama lain, maka akan timbullah yang boleh saja sampai kepada peringkat timbul peperangan dan sebagainya. Jadi kebetulan apabila kita membincangkan tentang surah Maryam ini, ayat pada malam ini yang akan kita bincang, mana yang saya sebutkan tadi, ayat yang ke-53 sehingga 57, berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, kepada kaum-kaum tertentu, tuan-tuan. Kerana kita, bagi mereka yang beriman, bagi mereka orang-orang Islam, kita mengimani bahawa seluruh nabi yang diutus ini adalah merupakan nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa risalah tauhid, untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di atas muka bumi. Kita beriman dengan semuanya. Kita tidak melakukan penyelewengan ke atas risalah yang mereka bawa. Kita percaya kitab Taurat kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil, kepada Zabur, kepada Suhuf yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam akidah kita mengajar, nabi terakhir yang diutus itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran adalah merupakan panduan terakhir bagi manusia keseluruhannya. Jadi itu mukadimahnya, tuan-tuan, yang berkaitan dengan risalah para nabi dan para rasul. Dan kita amat menyatakan kekesalan kita kepada tindakan yang dibuat oleh Presiden Perancis itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya pasti, mungkin dalam sehari dua lagi mungkin akan ada saja tindakan-tindakan respon balas, tuan-tuan, yang akan mungkin boleh mengakibatkan sesuatu yang tidak baik kepada kehidupan sesama manusia. Baik. Kita balik, tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ini. Pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa ni seperti mana yang telah saya nyatakan, kisahnya panjang, kisahnya banyak, menarik. Berbagai kisahnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita fokuskan pada minggu lepas secara ringkas tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat 53, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Musa, yang sebelum daripada itu Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah ceritakan tentang Nabi Musa. Allah sebut dalam ayat yang 53 surah Maryam, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Kita balik pada kisah ni, tuan-tuan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Jabal Tur Sina, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam apabila Allah memerintahkan supaya Nabi Musa, Allah tanya kepada Nabi Musa apa yang ada di tangan kanannya,
Musa menjawab, ini tongkatku yang aku gunakan untuk berjalan dan aku gunakan untuk mengembala kambingku. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengarahkan supaya Nabi Musa melontarkan tongkat tersebut. Dan tongkat itu bertukar menjadi ular. Sebagai mukjizat pendidikan awal kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdepan dengan Fir'aun. Kemudian Allah memerintahkan kepada Fir'aun ketika Nabi Musa bukan merintah pada Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan pertama yang diterima oleh Nabi Musa adalah idhab ila Fir'aun innahu tagha. Ya, kamu pergilah kepada Fir'aun, dia itu taghut. Ini perintah Nabi Musa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berhadapan dengan Fir'aun ketika dia meninggalkan Madian untuk masuk semula ke negeri Mesir. Nabi Musa kemudian bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa seperti mana yang kita telah bincang minggu lepas, dia ada sedikit kekurangan pada lidah dia, tuan, akibat daripada lidah dia yang cedera. Dia bimbang apabila dia berhadapan dengan Fir'aun, dia tidak boleh meyakinkan Fir'aun dengan kata-katanya. Lalu dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ishrah li sadri wa yassir li amri. Kau lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdah, dan kau bukalah ataupun kau ungkaikanlah uqdah, ikatan pada lidahku, yafqahu qawli, supaya Fir'aun itu nanti faham dengan apa yang aku cakap. Tapi ada satu permintaan Fir'aun yang besar yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan Fir'aun ni on the spot. Bukan Fir'aun, minta maaf. Permintaan daripada Musa ni, tuan-tuan, apabila Musa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala permintaannya ini, Allah kurniakan, Allah izinkan permintaannya itu on the spot, iaitu waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah aku ni seorang pembantu daripada keluargaku. Harun akhi, Harun itu saudaraku. Nabi Musa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya abang dia yang dah lama dia tak jumpa, yang berada di Mesir, yang bernama Harun alaihissalam, diangkat menjadi nabi. Kenapa? Kerana risalah yang nak dibawa oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa kepada Fir'aun ni benda besar. Dan Nabi Musa alaihissalam mengetahui, mengiyakan bahawa dia ada kekurangan yang ada pada dia, yang dia minta supaya ada backup daripada abangnya yang bernama Harun alaihissalam. Kawan, permintaan Allah dan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah kurniakan on the spot. Ya. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan permintaan Musa itu dan diangkat abangnya, kekandanya yang bernama Harun untuk menjadi seorang nabi. Okey. Nah, antara kelebihan yang ada pada Nabi Harun alaihissalam yang Musa minta supaya dia diangkat menjadi nabi dan menemani dia dalam mission dia untuk bertemu dengan Fir'aun ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qasas, Al-Qasas ayat 34, wa akhi Harun afsah minni lisana. Saudaraku Harun, kata Nabi Musa, afsah minni lisanan. Saudaraku, abangku yang bernama Harun itu, dia punya pertuturan, dia punya lidah lebih fasih daripada lidahku. Maka Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Harun menemaninya. Allah makbulkan, dan walaupun pada ketika itu Nabi Harun alaihissalam
masih belum tahu dia telah diangkat menjadi nabi. Kawan sekalian, kisah Nabi Harun ni banyak juga terdapat dalam Al-Quran. Tapi yang kita nak fokus dalam surah Maryam ini adalah bila Allah SWT menyebut bahawa Nabi Harun dimakbulkan doa Allah SWT, doa Nabi Musa untuk diangkat menjadi seorang nabi kerana menemani Nabi Musa alaihissalam dalam mission dia untuk bertemu dengan Firaun dan kemudiannya menyelamatkan Bani Israel daripada bumi Mesir dan kemudiannya menyelamatkan mereka, nak membawa mereka masuk semula ke bumi Palestin. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan Nabi Harun ini tak sampai masuk ke bumi Palestin kerana dia wafat ketika dia berada di semenanjung Sinai sebelum sempat mereka memasuki bumi Palestin, yakni lebih kurang 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun wafat terlebih dahulu. Nabi Harun adalah merupakan abang kepada Nabi Musa, yang ada riwayat menyatakan dia lahir 3 tahun lebih awal daripada Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia lahir setahun lebih awal. Itu tak penting bagi kita, yang penting dia abang Nabi Musa alaihissalam, yang lahir pada tahun yang tidak dilaksanakan hukuman bunuh oleh Firaun dan rejimnya kepada mana-mana anak yang lahir, anak lelaki yang lahir daripada kalangan Bani Israel, selepas dilaksanakan peraturan dibedakan tahun ini, tahun kalau lahir anak lelaki daripada Bani Israel dibunuh, tahun hadapan tidak dibunuh. Begitulah dia buat alternate tahun tersebut. Dan takdir Allah SWT, Nabi Harun lahir pada tahun yang hukuman bunuh terhadap kelahiran anak lelaki daripada Bani Israel tidak dilaksanakan. Beza antara Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni tuan-tuan daripada kecil, daripada mula menyusu dengan ibunya, sudah besar di istana Firaun. Dia hidup dalam keadaan kemewahan di dalam istana Firaun, dan dia membesar juga di dalam istana Firaun, dipelihara oleh isteri Firaun, membesar dengan kemewahan yang terdapat pada Firaun. Manakala Nabi Harun alaihissalam tidak, dia budak kampung, orang kampung, maknanya orang biasa yang tidak dibesarkan di dalam kemewahan seperti mana yang diperolehi oleh Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam. Dan terdapat jarak yang panjang, tuan-tuan, antara Nabi Musa dengan Nabi Harun dari segi mereka tidak bertemu. Mereka tidak berinteraksi sekian lama. Sebab ketika Nabi Musa berada di istana Firaun, dia tak interact dengan abang dia. Begitu juga ketika Nabi Musa keluar daripada Mesir dan berhijrah ke Madian selama 10 tahun, tidak ada juga interaksi antara Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Sehinggalah apabila Nabi Musa masuk semula ke Mesir, selepas dialog pertama dia dengan Allah SWT di semenanjung Sinai, dan diizinkan dia masuk Mesir, pertama sekali Nabi Musa alaihissalam apabila masuk ke Mesir, dia bertemu dengan ibunya, dan dia bertemu semula dengan kekanda dia Nabi Harun alaihissalam, dan dia memberitahu kepada Nabi Harun bahawa, "Wahai Harun, kamu telah diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah SWT untuk bersama dengan dia dalam risalah untuk bertemu dengan Firaun." Kawan sekalian, cerita Nabi Harun juga banyak. Ketika dia dengan Samiri, ketika dia ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam di semenanjung Sinai, ketika Nabi Musa bermusafir selama 40 hari, kemudian kaumnya yang bersama dengan dia yang diselamatkan oleh Allah SWT ketika melintas Laut Merah. Tuan, cerita tu panjang juga, tapi yang malam ni saya nak fokus kepada satu ayat Al-Quran dalam surah Taha yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk kita ambil iktibar dan pengajaran. Iktibarnya adalah ayat 42 sehingga ayat 46 dalam surah Taha. Ayat 42 Allah SWT berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون
innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kita ambil syahidnya pada ayat yang ke-42. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu kepada Nabi Musa bahawa kamu kena jumpa Firaun. Dalam ayat pertama, selepas dia lontar dia punya tongkat, dan tongkat tu jadi ular. Tuan-tuan, bila Nabi Musa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diangkat saudaranya yang bernama Harun untuk menjadi nabi, waslian, perintah yang seterusnya datang kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Firaun, untuk berjumpa dengan Firaun. Ayat 42 ni penting, tuan-tuan. Dalam konteks kita yang sedang berdepan dengan cabaran, dalam konteks kita yang sedang berdepan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini, dengan penyakit yang ada di hadapan kita, dengan cabaran-cabaran yang berbagai ada di hadapan kita, ayat 42 ini perlu jadi panduan dan pegangan kita untuk berdepan dengan semua perkara tersebut. Ayat 42 ini menyebut, idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri. Wahai Firaun, kamu pergi dengan saudara kamu yang bernama Harun ni jumpa dengan Firaun. Yang pentingnya wala taniya fi dhikri, dan janganlah kamu sekali-kali lalai untuk mengingati aku. Nah, ini yang syahid yang saya sebutkan tadi, yang kita nak ambil pengajaran daripada pemahaman ayat ni, tuan-tuan. Walaupun ayat ni duduknya dalam surah Taha, tapi dia ada kaitan dengan ayat 53 surah Maryam tadi, yang Allah sebut bahawa Allah melantik Nabi Harun sebagai Nabi setelah diizinkan permintaan pada Nabi Musa untuk berdepan dengan Firaun. Tetapi pesanan Allah kepada Firaun dan Nabi Musa, apabila kamu berdepan dengan Firaun, apabila kamu berjalan, apabila kamu sedang melaksanakan tugas kamu, apabila kamu sedang melaksanakan mission yang diamanahkan kepada kamu ini, satu perkara yang kamu jangan lupa adalah wala taniya fi dhikri, jangan kamu lalai daripada mengingati aku. Muslimin muslimat dirahmati sekalian, ini adalah benda yang harus kita ambil pengamatan dan pengajaran dan pemahaman daripada Al-Quran ini. Tuan, kita sedang berdepan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Tuan, kalau saya fokus kepada serangan sakit, serangan wabak COVID yang melanda kita ni, tuan-tuan, yang bahagian perubatan mediknya kita serahkan kepada the professional untuk menyelesaikannya, tuan-tuan. Kita sebagai orang awam, kita akur saja dengan panduan, dengan saranan yang dibuat oleh Tan Sri Nur Hisham dengan tim dia, dengan Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, apa semua ni, tuan-tuan. Arahan-arahan ini kita ikut, tuan-tuan, untuk kita contain, tuan-tuan. Tetapi dalam satu aspek yang lain, selain daripada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal kesihatan yang profesional, tuan, kita serahkan kepada ahlinya. Kita jangan lupa, tuan-tuan, dalam berdepan dengan cabaran, dengan ujian ini, untuk wala taniya fi dhikri, jangan kamu lupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Di kalangan ramai-ramai kita ini, apabila kita berdoa supaya wabak ini diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, pasti salah seorang daripada kita doanya akan mustajab untuk diangkat doa ini, untuk diangkat wabak ini daripada kita. Waslian, itu secara ringkas tentang kisah Nabi Harun alaihissalam yang termaktub dalam ayat 53 surah Maryam. Tuan-tuan, kisahnya banyak lagi macam saya sebutkan tadi, tapi saya ambil satu saja aspek daripada kisah Nabi Harun ini, sebab ayat yang termaktub di dalam surah Maryam tentang Nabi Harun juga satu je, pendek ya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, iaitu kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Kuaslian,
Selepas Nabi Harun alaihi salam, dalam ayat 54 Allah menceritakan pula kepada kita tentang Nabi Ismail. Ayat 54 dan 55 cerita tentang Nabi Ismail. Ya, saya ulang balik apa yang saya sebut peringkat awal tadi. Surah Maryam mengkisahkan kepada kita beberapa orang anbiya, beberapa orang nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni Allah dah cerita pasal Nabi Ibrahim, kemudian Allah cerita pasal Nabi Musa. Yang tadi sebentar kita cerita pasal Nabi Musa, Nabi Harun. Ayat 54 dan 55 firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Ismail yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ianya adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dia menyuruh ahlinya untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Kawan sekalian, Nabi Ismail alaihi salam adalah merupakan direct dia punya silsilah itu tuan-tuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada nabi yang diutus selepas daripada Ismail, nabi daripada keturunan Bani Israel sebelum daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada nabi daripada Bani Israel. Kita dah bincang minggu lepas siapa dia Bani Israel. Nabi Ismail juga tuan-tuan, kisahnya panjang, kisahnya banyak. Kita akan fokus apa yang dia dilontarkan secara umum dalam surah Maryam ni. Tapi sedikit intro tentang Nabi Ismail alaihissalam, anak kepada Nabi Ibrahim. Tuan, selepas berkahwin sekian lama dengan Sarah, baginda tidak dikurniakan anak. Apabila Nabi Ibrahim berhijrah ke Mesir, dihadiahkan seorang pembantu, saya tak panggil hamba lah tuan, pembantu oleh Raja Mesir pada ketika itu. Dan dengan izin Allah Subhanahu Taala kemudiannya, tuan, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam balik semula ke bumi Palestin, tuan, hasil daripada perkahwinan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, yakni orang asal Mesir, tuan, yang dihadiahkan kepada Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan anak lelakinya yang pertama bernama Ismail alaihissalam. Apabila telah lahir saja tuan-tuan, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ahli tafsir. Ada tafsir-tafsir yang bersifat Israiliyat, tuan-tuan, yang menyebut bahawa apabila Nabi Ibrahim melahirkan, Nabi Ibrahim dan Hajar lah yang melahirkan Ismail alaihissalam, konon-kononnya timbul satu rasa hasad dengki pada Sarah. Dan akibat daripada hasad dengki inilah yang kemudiannya mengakibatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan juga Hajar berhijrah meninggalkan bumi Palestin untuk pergi ke Mekah. Tuan-tuan, ini adalah tafsiran yang bersifat Israiliyat. Arahan untuk berhijrah meninggalkan Palestin ke Makkahul Mukarramah, tuan-tuan, ke Bakkah disebut pada ketika itu, itu adalah merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kerana dengkinya Sarah. Kerana Sarah ni orang yang beriman, tuan-tuan, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, isteri pada seorang nabi, tuan-tuan. Nabi Ibrahim berhijrah membawa Hajar dengan Ismail pergi ke Mekah dalam cerita yang kita semua sedia maklum, sampai di kawasan yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tuan-tuan, tapi dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sebelum dia nak meninggalkan Hajar dengan Ismail di tengah tanah yang kering kuntang itu, antara soalan yang diberikan oleh Hajar tanya kepada Ibrahim, kan, kamu tinggalkan kami pada tempat yang tak ada makanan, tak ada tumbuhan, tak ada air semua ni. Adakah ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Ibrahim menyebut bahawa ini adalah merupakan
perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu taala. Apa jawapan daripada Hajar? Kalau ianya adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu taala, Allah tidak akan melalaikan kita. Kawan sekalian, timbullah peristiwa Zamzam, timbullah peristiwa Jurhum. Jurhum ini adalah kabilah daripada Yaman yang datang menumpang air yang ditemui oleh Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, sehinggalah kemudiannya Nabi Ibrahim berhijrah semula, balik semula ke Palestin. Nabi Ismail membesar, dan akibat daripada membesar ini, selepas dia membesar, dia berkahwin dengan gadis daripada Jurhum, dan daripada sinilah kan dia disebut dalam kitab tafsir, lidah bahasa Arab Nabi Ismail itu diperbaiki, tuan-tuan. Kemudian sehingga datang semula Nabi Ibrahim ke Makkah, tuan-tuan. Peristiwa juga yang kita sedia maklum, ketika Nabi Ismail sudah pun berkahwin dengan isteri pertamanya, apabila Nabi Ibrahim datang ke Makkah, dan dia bertanya tentang hal ehwal keluarga Nabi Ismail ketika Nabi Ismail tak ada di rumah, jawapan yang diberikan oleh isteri Nabi Ismail itu tidak meyakinkan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim suruh secara indirect suruh Nabi Ismail menceraikan isteri yang pertama. Tuan, isteri yang pertama diceraikan, kemudian dia berkahwin dengan isteri yang kedua. Hijrah yang kedua ataupun perjalanan yang kedua Nabi Ibrahim datang ke Mekah, dia cek balik hal ehwal anak dia, dan disuruh anak dia Nabi Ismail alaihissalam untuk mengekalkan isteri yang keduanya ini. Kemudian berlaku juga peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, tuan, dan seterusnya, tuan. Di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut satu daripada sifat dan ciri khusus yang ada secara khusus tentang Nabi Ismail ini, yang malam ni kita nak ambil pengajaran daripada sifat tersebut. Sifat itu adalah wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Peringatkanlah, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran. Ismail ini adalah sadiq al-wa'd. Sadiq al-wa'd. Nabi Ismail ini adalah seorang yang janjinya adalah benar. Maknanya kalau dia berjanji, dia cakap, dia betul. Dia bukan buat. Dia tak pernah, tuan-tuan, bila dia berjanji, dia tidak buat. Tuan. Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat ini, tuan-tuan, dihurai secara agak panjang tentang ciri-ciri yang perlu dimiliki, yang memang sudah ada pada para nabi dan para rasul, tapi yang perlu kita sebagai orang yang membaca Al-Quran ini untuk mengambil pengajaran daripadanya. Pengajaran itu adalah keperluan untuk kita ni menjadi sadiq al-wa'ad. Kita ni, tuan-tuan, bila janji kita kena tepati. Jangan suka berjanji tanpa menepati janji tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam tafsir Ibnu Kathir, dia bertanya, dia mengungkapkan antaranya ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Amat besar kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang cakap benda yang dia tak buat. Kawan sekalian, pegang pada janji ini sifat para nabi. Pegang pada janji ini adalah merupakan ajaran daripada syariat, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap di dalam satu hadis baginda, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ayatul munafiq thalatha. Idza hadatha kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia engkar. Dan apabila diberikan kepercayaan kepadanya, dia melakukan khianat. Kawan sekalian, ini 3 ciri orang munafik. Antaranya yang berkaitan dengan ayat yang sedang kita baca sekarang ini, apabila dia berjanji, tuan-tuan, kan, dia tidak
mengikut apa yang disebut, apa yang dijanjikan, dia engkar dengan janjinya tersebut. Khawaslian, ini perkara yang harus kita perhatikan. Tepat pada janji ini tuan-tuan. Kalau janji datang pukul 10, pukul 10. Kalau janji nak buat besok, buat besok. Kalau janji nak selesaikan, tuan, selesaikan. Apa saja yang kita janjikan, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran yang diberikan tentang Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan salah satu daripada sifat para nabi, kalau kita lakukan tuan-tuan, adalah menepati janji. Itu satu yang berkaitan dengan Ismail. Seterusnya Allah sebut yang berkaitan juga dengan Ismail dalam surah Maryam ini adalah wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Adapun Nabi Ismail itu memerintahkan, menyuruh ahlinya, keluarganya untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seseorang yang diredai di sisi Tuhannya. Tuan, kita perasan, saya dah sentuh minggu lepas sedikit. Perintah menunaikan salat ni tuan-tuan, Allah sebut tiap kali bila menyebut tentang para nabi yang diutus. Maryam dihantar oleh ibunya untuk iktikaf, untuk bagi servis tuan-tuan, dalam keadaan dia menunaikan salat. Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa akan lahir daripada isterinya itu anak yang bernama Yahya, ketika Nabi Zakaria sedang berdoa dalam keadaan salat di mihrab tempat melakukan salat. Dia keluar untuk bertemu dengan kaumnya ketika dia melakukan salat. Dan perintah salat ini tuan-tuan, saya ulang apa yang telah kita sebut pada minggu lepas, as-salatu imaduddin, man aqamaha aqamad-din wa man tarakaha hadamad-din. Salat itu adalah merupakan tiang agama, barang siapa yang mendirikannya mendirikan agama, barang siapa yang melalaikannya tuan-tuan meruntuhkan agama. Jadi salat ini adalah merupakan senjata yang paling ampuh bagi orang Islam tuan-tuan, dalam keadaan apa sekalipun. Tuan-tuan, hukum solat dari segi fiqahnya seperti mana yang kita sedia maklum, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, sampai kepada peringkat hanya dengan pergerakan kelopak mata. Macam mana pun sekali keadaannya harus dan mesti dilakukan apabila telah tiba waktunya yang telah ditetapkan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Adapun salat itu bagi orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Khawaslian, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara ciri kan menepati janji yang terdapat pada Ismail alaihissalam, kemudian dikaitkan dengan salat, dengan zakat. Cerita bab tepat janji ni tuan-tuan, selalunya bila kita kaitkan menepati janji ikut seperti mana ini tuan, kita akan kaitkan dengan kontrak kan, dengan perjanjian tuan. Kita ni semua ada kontrak dengan Allah SWT. Allah SWT telah melontarkan soalan kepada kita, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Apa jawapan kita semua tuan-tuan? Jawapan kita semua adalah bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahawa kamulah Tuhan kami. Tuan, kita semua sudah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia adalah Tuhan kita. Now, janji dengan manusia tak buat berdosa. Berjanji untuk melakukan sesuatu tapi tak buat, masuk ciri munafik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji dengan manusia tak buat, tuan, boleh jadi munafik. Bayangkan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita tak buat, agak-agak jadi apa tuan-tuan? Allahu a'lam wa na'udzubillah min dzalik. So, pastikan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa kita laksanakan dan kita buat tuan-tuan. Okey. Itu tafsiran yang ringkas sangat-sangat tuan-tuan. Pemahaman yang ringkas sangat-sangat tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam dalam surah Maryam. Okey. Lepas tu kita pergi kepada nabi yang ketiga yang disebut dalam surah Maryam ini dalam siri
ayat-ayat 53 tadi yang saya sebut sehingga ke 57. Ayat yang ke-56, ya. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Okey. Nabi yang ketiga yang disebut dalam 4 ayat ni tuan-tuan, disebut 3 nabi adalah Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Idris alaihi salam, tuan, ada perbincangan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ada kata dia lepas saja daripada Nabi Adam, sebelum daripada Nabi Nuh ada Nabi Idris. Ada juga yang menyatakan bahawa Nabi Idris ni adalah antara nabi-nabi yang agak terakhir daripada silsilah keturunan Bani Israel. Apa pun tuan-tuan, Nabi Idris ini antara pengkhususan yang Allah sebut kepada Nabi Idris dalam ayat ni adalah mana tadi? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah angkat Nabi Idris ini ke makam yang cukup tinggi. Sekali lagi tuan-tuan, hati-hati apabila membaca tulisan-tulisan, apatah lagi kalau bersumber kepada tafsiran yang diambil bukan daripada nas yang jelas sama ada Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menulis mengatakan ayat ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia ke makam yang tinggi. Ada yang menyatakan bahawa Nabi Idris ni sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa apabila diangkat Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, tidak dalam keadaan dimatikan, diangkat, rafa'ahu fis sama', diangkat ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Sama berlaku pada Nabi Idris alaihissalam. Kawan sekalian, daripada tafsiran sedikit yang kita lihat bahawa yang sahihnya adalah Nabi Idris alaihissalam dia wafat di atas muka bumi ini, tapi Allah angkat dia ke langit, meletakkan dia di kedudukan yang tinggi seperti mana para anbiya yang lain. Dan kedudukan Nabi Idris ini ketika Nabi alaihissalatu wasallam naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi Idris duduk di langit yang keempat. Berlaku dialog antara Nabi Idris dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk, malaikat ketuk pintu langit yang keempat tu, bertanya kan, siapa yang datang bersama kamu wahai Jibril? Jibril menyebut, ini aku bawa Muhammad dan sebagainya. Dan Nabi Idris alaihissalam mengalu-alukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah SAW kemudiannya naik ke langit kelima, enam, dan terus ke bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sekalian, Nabi Idris ni juga 2 kali je nama dia disebut dalam Al-Quran. Cerita dia tidak panjang, tidak banyak disebut di dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan, dan kita pastikan kita mengambil sumber daripada yang sahih sahaja. Mana benda yang Allah tak detailkan dalam Al-Quran, tak payahlah kita pula pandai-pandai nak mendetailkan kisah tersebut. Mana perkara yang tidak disebut di dalam sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita pula memandai-mandai tuan-tuan. Kita stop di situ saja. So Nabi Idris siddiqan nabiyya, dia adalah seorang yang siddiq, yang benar. Tuan-tuan, semua para nabi ini adalah mereka yang benar, membawa risalah yang betul, tidak ada kesalahan, tidak ada tokok tambah, seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat 50 tadi tuan-tuan, daripada 53 sampailah kepada 57 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 3 nabi. Tuan-tuan, saya nak akhiri tuan-tuan pada malam ini dengan ayat 58. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Maryam ini, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina wa idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Iaitu ayat 58 yang terjemahannya adalah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, trace balik tuan-tuan daripada ayat 58 ni
sampai awal surah Maryam. Mereka yang diberi nikmat tu adalah nabi-nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ini. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Ibrahim, Harun, Ismail, siapa lagi tadi? Idris. Dia ada 10 nama, tuan-tuan. Daripada mula surah Maryam sampai pada ayat 58 ini, itulah yang dikatakan ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah yang telah diberi nikmat oleh Allah daripada keturunan para nabi, dari keturunan Adam. Semua manusia daripada Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu adalah daripada Adam, Adam itu daripada tanah. Tuan, kita semua asal daripada Nabi Adam AS. Yang Allah ciptakan Nabi Adam AS, tuan-tuan, daripada gumpalan tanah yang diambil ketika Allah siap mencipta langit dan bumi. Tuan-tuan, setelah Allah mencipta pula menjadikan malaikat, tuan-tuan, dan segala yang apa yang ada ke bumi ini, Allah nak mengimarahkan dunia ini dengan manusia. Allah mengarahkan pertamanya malaikat Jibril untuk turun ke bumi, untuk kumpul tanah-tanah ini, untuk dikumpul, untuk dijadikan Adam AS. Ketika mula Jibril turun, tuan-tuan, berlaku pertembungan lah lebih kurang. Dunia tak mau terima tanah yang nak diambil oleh, tidak mengizinkan tanah yang nak diambil oleh Jibril AS. Turun pula malaikat yang kedua, tuan, juga begitu, tidak mau menerima, sehinggalah Allah SWT kemudiannya mengutuskan malakal maut untuk datang mengumpulkan tanah, tuan-tuan, daripada bumi ini dan dibawa naik pada Allah SWT yang dicipta. Allah sendiri yang menjadikan ciptaan Adam itu daripada tanah. Selepas dicipta itu, tuan-tuan, dibiarkan selama 40 tahun sebelum ditiupkan roh oleh Allah SWT sehingga menjadi manusia yang namanya Adam AS. Jadi kita ni semua adalah daripada keturunan Adam AS. Ulaikal ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Tuan, selepas Nabi Adam ada anaknya, dan berlakulah, tuan, pertelingkahan antara Habil dengan Qabil yang kita sedia maklum, tuan. Kemudian berlakulah sedikit generasi manusia, tuan, sehingga datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ni, tuan-tuan, cerita juga yang kita sedia maklum bila Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan banjir besar tersebut, tuan, hanya mereka yang bersama dengan Nabi Nuh di dalam bahteranya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang lain semuanya mati. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Lepas tu Allah sebut pula tentang zuriat nabi-nabi ini, asalnya Adam, kemudian Nuh. Bila mati semua ni, tuan-tuan, timbul zuriat daripada Ibrahim dan daripada Israel. Nabi Ibrahim yang kita dah bincang, Nabi Ibrahim, kemudian lahirlah Ishak, Yaqub. Yaqub lah yang disebut sebagai Bani Israel. Jadi, wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ya, bersama Nabi Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi Nuh tu, tuan-tuan, orang masih taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula datangnya pemikiran pada manusia ini untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sembahan berhala, mengada-adakan sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan bincang dalam ayat yang seterusnya, tuan-tuan. Di mana insya-Allah pada ayat 59 nanti Allah dah sebut. Kita baca je mukadimahnya di sini. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan mereka, maka mereka kelak akan tersesat. Tuan, start manusia ni dia jadi tuan, lalai,
dan start mengadakan sembahan yang lain daripada Allah SWT, punca dia adalah mengabaikan salat. Di sinilah letaknya keutamaan salat dan peranan salat yang telah disebut kepada para nabi yang diutus oleh Allah SWT sebagai keras dan tiang kepada akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat dihormati sekalian, itu perbincangan kita pada malam ini, bermula daripada ayat 53 sehingga 58 daripada surah Maryam. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sebut itu ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita ambil iktibar dan pengajarannya daripada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ya, saya ulang sedikit kisah Nabi Harun tadi tuan-tuan, tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Harun ini sebagai peneman kepada Nabi Musa alaihi salam, dan sepanjang dia bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, khasnya ketika dia berdepan dengan mission dia untuk bertemu dengan Firaun, pesanan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun adalah jangan sekali-kali lalai daripada memperingati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita, jangan sekali-kali ada kelalaian daripada kita ini untuk tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam selitik pun daripada kehidupan kita. Dari segi zikirnya, memperingati Allah, selawat ke atas Nabi dan sebagainya. Dan Allah menceritakan pula tentang Nabi Ismail AS. Antara kelebihan Nabi Ismail ini tuan-tuan, dia expert dalam bidang panah. Sehingga Nabi SAW apabila bersama dengan para sahabat Nabi SAW sentiasa mengingatkan, mendidik mereka supaya train diri mereka untuk menjadi ahli panah yang baik, kerana keturunan kamu adalah merupakan pemanah yang baik. Kawan sekalian, kalau kita tengok di sini juga, akhir sekali Allah pilih Nabi Musa untuk jumpa dengan Firaun. Tapi Musa minta supaya dilantik Harun bersama dengan dia, sebab Harun ni ada bidang kepakaran yang tak ada pada dia. So Allah lantik expert, bidang yang faham, yang reti. Nabi Ismail alaihissalam, antara ekspertis dia adalah memanah, dan dia juga adalah seorang yang tepat janjinya. Begitulah juga dengan Nabi Idris alaihissalam. Khulasah kepada perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan adalah, bila Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, apabila amanah ni diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, kamu tunggulah saat kehancuran. Tuan, Allah lantik Musa, tapi Musa acknowledge dia punya expert dalam bidang negotiation ni terdapat pada Harun. Allah lantik Harun sebab ini bidang dia. Tuan-tuan, kepakaran yang ada kepada dia dan amanah yang dilaksanakan hati dia. So tuan-tuan, bidang kepakaran ni penting. Apa saja kepakaran yang ada pada kita ni, kita gunakanlah dianya untuk manfaat agama. InsyaAllah akan ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah, sehingga kita bertemu pada minggu depan apabila kita bincang ayat yang ke-59 seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.